Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dikurniakan kejayaan yang hakiki di dunia dan di akhirat insya-Allah. Pada hari ini mimbar akan memperkatakan khutbah yang berkisarkan keluarga Malaysia teguh bersama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat unik. Kekuatan dan keharmoniannya dibina atas kepelbagaian agama dan bangsa. Sejak persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan diikuti dengan pembentukan Malaysia bersama Sarawak dan Sabah pada 16 September 1963, kita telah meniti jalur masa yang penuh dengan rancam dan ragam, sama ada suka atau duka, bahagia maupun sengsara. Perjalanan ini pastinya mematangkan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam seluruh anggota masyarakat yang berbilang kaum dan akhirnya mewujudkan suasana kekeluargaan antara sesama masyarakat. Alhamdulillah, hasil kebersamaan dalam membina negara Malaysia ini, kita semua tetap teguh bersama. Sungguh pun ada kalanya badai datang menjengah. Inilah tujuan penciptaan manusia yang pelbagai, supaya kita dapat saling mengenali dan melengkapi antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan, yakni beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih bertakwa antara kamu, bukan yang lebih dari segi keturunan ataupun bangsanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalanmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membina sebuah negara yang aman, makmur dan berjaya, pastinya ia memerlukan usaha sama yang bersepadu daripada seluruh anggota masyarakat. Peranan penting daripada ketua negara sehinggalah kepada anak kecil menjadi pemacu kepada keberhasilan setiap dasar dan perancangan yang diatur oleh kerajaan. Diibaratkan sebuah keluarga, tiap-tiap ahli keluarga berperanan atas tanggungjawab masing-masing memastikan kecukupan, kebahagiaan
dan keselamatan keluarga terjamin dan terpelihara. Begitulah juga konsep keluarga Malaysia yang berdiri atas 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Bagi memenuhi ketiga-tiga teras ini, ia memerlukan kepada yang pertama, penyemaian budaya integriti dalam keluarga. Kedua, menjadikan budaya amanah sebagai budaya keluarga. Ketiga, menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga. Dan keempat, menjadikan amalan bermusyawarah, yakni berbincang, sebagai amalan keluarga. Bersandarkan kepada konsep keluarga Malaysia ini, negara akan dipacu untuk keluar daripada kemelut krisis kesihatan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain lagi. Seterusnya menjamin kesejahteraan setiap penduduk di negara bertuah ini. Keteguhan dan kebersamaan seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, bangsa, fahaman politik menjadi kunci kepada keberhasilan dan kejayaan perancangan dalam usaha memulihkan dan membina semula kekuatan negara. Manakala bagi kita umat Islam pula, pastinya ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi senjata paling utama dalam kita menjemput rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan ini patut diisi dengan kesyukuran dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam negara inilah yang menjadi kunci kepada berkatnya dan hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya yang dirakamkan dalam surah Al-Hajj ayat 41. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina immakkannahum fil ardh aqamus salata wa atuz zakah. Aqamus salata wa atuz zakata wa'mur bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang maksudnya yaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah Subhanahu wa taala jualah kesudahan segala urusan. Maka tidak dapat tidak, nikmat kemerdekaan yang dikecapi ini wajib dipertahankan oleh segenap lapisan masyarakat. Semangat cintakan negara perlu disemai dan dibaja dalam diri anak-anak agar kesinambungan keharmonian dan kemakmuran negara ini dapat diperturunkan kepada anak cucu kita nanti. Ini tanah tumpah darah kita, tempat kita sama-sama membesar, belajar, bermain, mencari nafkah dan sebagainya. Jika bukan kita yang menjaganya, kepada siapa lagi yang hendak kita harapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu cintakan tanah airnya dan kampung halamannya, yaitu kota Mekah. Sebagaimana dapat dilihat dari ungkapan kerinduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tanah tumpah darahnya, yaitu dalam sebuah hadis yang berbunyi, walillahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi illallah walau anni ukhrijtu minki la kharajtu. Yang maksudnya, demi Allah, sesungguhnya kamu, yakni kota Mekah, adalah sebaik-baik tanah Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu
nescaya aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap negara juga dapat diteladani daripada kesungguhan mereka mempertahankannya dalam setiap perperangan dan usaha pengembangan dakwah Islamiyah. Justru inilah contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai tanah air. Kita di Malaysia perlu terus kukuh saling membantu dan saling menghormati supaya kerukunan hidup dapat dipelihara dan mewujudkan sebuah negara yang stabil dan kukuh. Landscape keharmonian yang dinikmati ketika ini jangan dirobek dengan sebarang provokasi. Bersama kita mempertahankan kedaulatan negara ini dari sebarang usaha yang memecah belahkan perpaduan dan keharmonian ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin merumuskan khutbah kepada beberapa intipati. Pertama, sepanjang kemerdekaan ini kita telah melalui pelbagai rencam dan ragam yang pastinya mematangkan dan menguatkan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam seluruh anggota masyarakat. Maka kematangan ini perlu diteruskan sampai bila-bila ke akhir hayat kita. Yang kedua, konsep keluarga Malaysia yang berdiri atas 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, merupakan suatu pendekatan yang sangat hampir kepada kita dalam usaha menstabilkan dan membina kekuatan negara ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi kunci kepada keberkatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semangat cintakan negara juga telah ditunjukkan oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat Islam, inilah satu sunnah yang mesti dituruti dalam usaha pengembangan dakwah Islamiyah dan padanya juga berhubung kait dengan pemeliharaan maqasid asy-syar'iyyah, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang maksudnya, dan Tuhanmu berfirman lagi, sekiranya penduduk sesebuah negeri, sesebuah negara itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka, yakni pintu pengurniaan yang berlimpah-limpah berkatnya dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim.